Jama'in Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 43. Surat 43 baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 43 baris ke-8 daripada bawah. Kita berhenti di tengah-tengah doa kunut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Maka yakni kerana sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, engkau yang menghukum, wa la yuqda 'alaik, dan tidak dihukum di atas engkau ya Allah. Allah yang menghukum, Allah yang memutuskan segala-gala perkara. Allah yang menghukum, Allah yang memutuskan segala-gala perkara. Wala yuqda 'alaik, dan tidak dihukum atas engkau ya Allah. Ini pujian. Allahumma hdini fi man hadait, itu doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu adalah pujian. Allahumma hdini fi man hadait, itu doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dia panggil puji, bukan doa lagi dah. Engkau yang menghukum ya Allah, dan tidak dihukum atas engkau ya Allah, itu pujian kepada Allah. Bukan kita minta. Hak mintanya Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berilah hidayah akan aku berserta dengan mereka yang engkau beri hidayah. Itu apa kita minta. Kenapa kita minta kepada Allah? Fa innaka, maka ni kerana sesungguhnya engkau yang menghukum, dan tidak dihukum atas engkau. Itu puji dia panggil. Itu puji. Yang mana amalan orang kitanya, kalau tu imam berjemaah subuh tadilah, tu imam mana-mana pun tempat kitanya, pada masa berdoa dibaca dengan kuat. Pada masa sana dibaca dengan perlahan. Di hujung tu wasallallahu, doa semula. Sunat baca kuat balik tu imam. Ni. Pandai ni. Masa baca doa, Allahumma hdina fi man hadait, imam kuatkan suara, makmum amin. Gitu. Pandai. Gitulah amalan kitanya. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, tu imam pun baca perlahan setakat dengar telinga dia saja. Maka kita pun makmum pakat sama-sama baca sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih lagi perlahan tu imam. Walaupun di situ ada pandangan sunat kuat balik tu imam. Tu imam sunat kuat, nastaghfiruka wa natubu ilaik
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pandangan nastaghfiruka tu tak kuat semula. Tapi setengah pandangan yang kebanyakan kita orang kita amal, astaghfiruka tu masing-masing kata. Hak tu memang sunat kuat semulanya wasallallahu. Sebab tu kadang-kadang juga tu imam baca kunut nastaghfiruka, ada kuat dah situnya. Ada kuat balik. Itu ada pandangan lah. Ada ni. Wasallallahu, tu doa balik. Wasallallahu itu bukan kunut. Itu doa selepas doa selawat atas Nabi selepas kunut sunat ab'ad yang berasingan. Ada ni. Ini biasa amalan kita. Dan ada cikgu saya pula, dia baca kuat habis. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik pun dia baca dengan kuat. Sebab ada pandangan yang seumpama tu. Tak usah pelik Tu imam ni. Wa qina syarra ma qadait. Kita pun amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tu imam macam mana macam kuat berterusan ni. Tak pelahang situ. Ada pandangan. Ada ni. Tapi kalau tempat-tempat kapur ni tak payah peseng-peseng lah. Macam ramai-ramai lah. Tak payah peseng-peseng. Memang ada cikgu saya yang beramal. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dibaca dengan kuat semua sekali. Wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait. Kuat sapalah wasallallahu. Lepas tu kita nak kata apa? Nak kata amin, bukan doa. Nak kata apa kita ni pula dah tak mak kuat ni. Wa qina syarra ma qadait, amin kitanya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kerana engkau yang menghukum ya Allah. Tidak dihukum atas engkau ya Allah, segala-gala hak engkau belaka ya Allah. Amin. Gitu. Itu bukan doa, itu puji. Amin apa pula? Tahu kalau pula kita. Tanya dengan dia lah. Kalau awak terima, kalau awak kuat, perabi, kita makmum ni nak kata apa? Tanya dia. Kita tak pernah begitu kan? Tanya dia. Ni nak baca kuat habis. Lepas tu kita ni tenganga-nganga nak buat apa. Beritahulah kita orang makmum ni. Makmum, saya baca kunut pagi ni, saya akan kuat semua. Ketika doa, awak semua makmum kata amin. Kalau hak sanad pujian, tak kata amin kat tu. Lepas tu kami nak kata apa? Kami kata asyhad, aku naik saksi. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, asyhad, aku naik saksi. Yalah, engkau yang menghukum. Tu payah pula orang kitanya. Satu pandangan, bila imam memperkuatkan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita baca juga secara perlahan. Gitu tu lebih senang. Tu imam ni, wa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita buat macam biasa. Ketika tu imam baca perlahan, kita baca sendiri. Ketika tu imam baca kuat, kita baca sendiri. Dia gitu. Itu lebih mudah. Maksud asyhad ni, asyhadu tu lah. Asyhadu tu aku naik saksi. Dan kita katakan asyhadu. Kita wakalkan asyhad lah. Payah pula kita. Satu pandangan, bila imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik dengan kuat, kita baca sendiri. Kita ikut dia lah. Dia kuat, kita baca dengan perlahan. Tapi kita baca kita lah. Kita baca fa inna taqdi wa la yuqda alaik. Kita ikut dia. Dia kuat imam, kita perlahan. Kalau jumpa tu imam pada pujian dibaca dengan kuat, ada jalanan belaka. Cuma yelah, hak mana jalan lebih kuat satu hal. Kita walaupun begitu, kita biasanya
benda pekoh khilafiyah gini ni, kita dak tukar-tukar lah. Kita ikut sebagaimana hak semua-semua dah. Ni dah kitab ni. Betul kadang-kadang. Yang kita amal tu terkadang bukan yang muktamad pun yang kita amal tu. Dan kitab-kitab pandangan yang lain. Tak apalah. Orang tua kita duk amal hak tu dah. Ada pandangan kan. Kita tak apa, tak payah. Tak payah ni, tak payah nak tu lah. Banyak lagi perkara lain yang kita nak fokus. Tapi kalau kita nak beri ilmu pengetahuan tambahan, kita ceritalah. Kita beri ilmu tambahan. Sebenarnya yang kita amal ni bukan pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i. Contoh. Yang muktamad mazhab Syafi'i, begian. Beritahu jelah tak ada apa-apa. Kita tak payahlah nak keras sangat. Memang kadang-kadang amalan orang kitanya bukan hak muktamad pun. Pandangan dhaif je dalam mazhab Syafi'i. Contoh mudah lah. Kalau contoh mudah. Pandangan hak lemah. Kita dah amal. Kita amal pandangan kuat lah ustaz. Kenapa nak amal pandangan hak lemah? Dah kita lemah nak amal macam mana? Gitu je lah. Ini contoh mudah-mudah je. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Pandangan Imam Nawawi. Perempuan tua ke, muda ke, buka muka, sama hukum dengan buka lengan. Apa gitu? Aurah muka sebagaimana aurahnya lengan. Ada ni? Ada juga orang perempuan pakai tudung, pakai baju t-shirt. Ada. Waktu tak jenis lah tu. Tak berapa nak cukup gereng orang panggil. Tak berapa nak cukup gereng. Pakai tudung, pakai baju lengan sekerat. Naik motor, pakai seluar duduk belakang, ayah pakai piyah, gendong pergi kedai. Bukan orang sini lah. Ayah pakai kopiah, gendong nak dari belakang pakai tudung, lengan sekerat, pakai luar ketat. Ayah sporting. Sporting panggil ayah. Ayah sporting ke ayah apa gitu. Ayah tak ikut gereng juga. Ayah tak apa nak cukup mana dia ikut gereng, ikut kilo. Ada apa nak molek gitu. Pakai kopiah duduk depan tereba. Bawa anak dara pakai tudung pakai dah. Lepas tu baju dengan sekerat Jadi muka perempuan tua ke muda ke aurah. Buka haram. Itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Lepas tu kita nak kerah tak payah. Orang tempat kita kebanyakannya tak pakai tudung muka tu, itu pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu kita nak ubah ke? Tak payah. Tak apalah. Tapi atas masing-masing, saya nak pakai purdah, nak tutup muka, tutuplah. Itu terbaik. Itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Lepas tu orang ramai-ramai tu kita nak tekan. Tak payah. Ada gitu je lah. Ada ni. Walaupun itu pandangan dhaif, bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad, dosa buka muka tu. Bukan makruh. Dosa sebab aurah tidak ditutup. Adalah dia memang baguslah dia pakai purdah. Tapi dia kerah. Dia kalau boleh nak suruh tekan habis mana-mana ada ni. So pakai purdah belaka. Dia nak gitu. Maknanya suruh pakai purdah lah kita orang mengaji ni. Kita orang mengaji ni lah kita tak tekan. Sebab kita orang mengaji. Kita tak tekan. Itu benda yang bukan sepakat ulama. Dan nak tekan sangat tu, mengaji sekerat lah orang panggil. Jangan gitu. Apabila dak ikut apa yang dia syiurkan, hilang, tak mau belajar dah. Kepada kamu lah mau belajar pun. Dah sebab dak dengar kata dia, supaya tekan dia orang perempuan ada ni. Kok mai kelah, stokeng dak pakai ustaz Allah tengok stokeng orang. Biar ke dia lah stokeng nak pakai lagi sementara. Dah kaki aurah kan. Tu dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan lain, kaki bukan aurah. Ustaz hok mai kelah ustaz tu dia pakai gincu. Biar ke dia nak pakai gincu dulu. Lama-lama dia tak pakailah gincu tu. Dia itau orang puang tu, aku seorang je molek. Dia nak gitu lah.
Dia pakai gincu lah. Dia pakai gincu sama. Lama-lama, tak jadi ni orang Michael lah. Tak pakai gincu. Aku seorang pakai gincu. Tak gincu-gincu lah dianya. Kena ada gincu. Lik ni. Apa kata? Lik. Apa kata? Kita nak panggil gincu. Kita panggil apa? Licu. Tak, iyalah lipstick tu. Gincu tu bahasa buku kita panggil apa? Lecu. Lecu tau. Lecu kita. Allah tebal lecu. Kita tak sebut gincu. Kita sebut lecu tau. Kan gitu? Lecu. Dah main kelas. Pakai gincu tebal. Ada mula-mula dulu saya mengajar. Tak apalah, biar. Janji dia mari belajar dulu. Tapi hak ni tak boleh. Ustaz beritahu lalu Ustaz. Jangan biarkan. Biar kau tu jin nak majlis ilmu dulu kau. Satu-satu benda nak suruh. Tekan lalu dah. Sabarlah kata. Lama-lama tak belajar lah dianya. Sebab apa? Sebab tak tegah dia kata. Hukum kena tegah. Hukum tegah ni ijma' ulama'. Ijma' ulama' kena tegah lah. Hak khilaf ulama' kenapa kita nak tegah? Kita beritahu ilmu lah. Sebaiknya pakai pandangan muktamad. Gitu je lah. Nak tegah apa benda khilaf. Itu satu rahmat kepada orang. Satu rahmat. Khilaf di kalangan ulama tu satu rahmat. Kenapa kita nak menyempitkan? Nak cerita bahawa aku je comel, aku pakai tutup muka. Orang kampung lain ni dah pakai, main nak ngaji, muka dah tutup. Stokin dah pakai. Nak gitulah. Mana kalau walaupun itu pandangan bukan muktamad, tak apalah. Mana kita bicara bab ilmu. Sama macam kita bicara tadi lah. Kita bicara bab kunut ni. Pujian, sama-sama, Tok Imam baca dengan perlahan, kita sama-sama baca. Kita gitulah. Tapi kalau Tok Imam baca kuat, nak mudahnya, kita baca sama dengan dia. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dibaca yang kuat. Kita pun baca juga dengan perlahan. Jadi makna kita ni makmum, imam baca perlahan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita baca perlahan. Imam baca kuat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita baca perlahan. Sama aja kita makmum ni. Baca juga dengan perlahan, sama ada imam baca perlahan ataupun imam baca kuat. Senang kita. Ada ni. Amalan kita kebanyakan gitulah. Dan kebanyakan tok guru pun beramal gitu juga. Tapi ada tok guru saya yang beramal, dia baca kuat habis sampai ke wasallallahu. Wasallallahu memang baca kuat itu doa. Jadi makna fa innaka taqdi wa la yuqda alaik pun dibaca dengan kuat. Kemudian kita mengulepas panjang sikitnya wa kini syarrama qadai. Kita minta berlindung daripada kejahatan barang yang kau qadakkan. Barang kau qadakkan ada yang manis. Barang yang kau qadakkan ada yang pahit. Apa kejahatan keburukan qada Allah yang manis? Kejahatan keburukannya tidak syukur. Mana qada yang manis? Allah qadakkan sehat. Allah qadakkan senang, kaya. Itu qada yang manis. Sehat, senang, kaya. Qada yang manis. Apa keburukan qada yang manis tu? Tak syukur. Itu keburukan dia. Kalau ma qadai itu hak pahit. Pahit ini lawang segar, lawang disakit, pahit. Senang kaya, lawang di miskin, pahit. Apa kejahatan, keburukan qada Allah yang pahit? Sakit, miskin, tidak sabar, tidak reda, itu kejahatan. Itu keburukan. Jadi kita minta berlindung. Kita minta berlindung daripada kejahatan, keburukan yang mari daripada barang yang engkau qadakkan. Kita minta berlindung macam mana kalau dah Allah telah mengqadakkan pada azal menjadi hamba yang tidak bersyukur atas bagai-bagai nikmat daripada Allah. Nak terlindung macam mana kalau Allah telah qadakkan pada azal hamba yang tidak sabar, tidak reda
atas ujian qada yang pahit, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak minta berlindung macam mana? Ini bukan qada pada azal. Ini qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Yang kita duk mitok, tambah mitok, berlindung, mitok, tambah, mitok, berlindung. Semua sama je. Kita minta Allah Ta'ala tambahkan rezeki. Banyakkan rezeki. Tambah banyak macam mana kalau Allah qada pada azal sikit-sikit lah. Kita mitok tambah, mitok banyak ni, hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kena faham situ. Kita minta berlindung ni pun daripada qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Qada buruk yang tercatat di Lauh Mahfuz. Qada azali. Hak rukun iman yang keenam. Mustahil sama sekali berubah. Mustahil sama sekali berubah. Qada azali. Berubah dengan doa yang baharu. Yang ianya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil sama sekali. Sebab qada azali, iradah dan ilmu. Qada azali, iradah dan ilmu. Mustahil berubah sama sekali. Kalau berubah qada azali, di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kena faham molek situ tu. Ini saya ada bawa ni buku tingkatan 5. Buku tingkatan 5 membicarakan berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Buku tingkatan 5. Pendidikan Islam tingkatan 5 pula dah. Pendidikan Islam tingkatan 3. KPM ditulis di bawah tu. Kementerian Pendidikan Malaysia barangkali. Muka surat 111. Beriman kepada qada dan qadar. Tajuk mula-mula. Tajuk mula-mula beriman qada dan qadar. Masuk muka surat 113. Masuk muka surat 113. Dia ada bicara tajuk jenis qada beserta contoh. Qada didatangkan qada mubram dan qada muallaq. Qada yang putus, qada yang tergantung. Di muka surat 113. Hak tu qada mubram, qada muallaq ni kena hurang molek lah. Itu bergantung kepada guru yang mahir. Hak mengajar kita kata 3 ni. Kena atur molek. Sebab tajuk pembicaraan sebelum adalah beriman dengan qada dan qadar. Qada azali. Hak qada yang qadimah. Itu mustahil berubah sama sekali. Tak ada muallak-muallaknya. Mubram putus dah kedah azalinya. Pergi pada Lauh Mahfuz ni perlu huraian lah. Qada yang pada azal mustahil berubah sama sekali. Kemudian didatangkan ayat hak qada yang berubah. Ada ayat. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa innahu umul kitab. Memadam oleh Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak. Dan menetap Allah Ta'ala akan mari kehendak. Di situ ada umul kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itulah yang berubah. Yang tergantung yang berubah. Bukan pada azal. Ini kadang-kadang nak bezakan azali dengan hak baharu. Pun sukar untuk difahami. Kita faham rukun iman yang ke-6, kita faham sangat dah. Kita sebut semua dah. Ketentuan azali. Ada. Kita belajar bahasa yang lain.
Qada ketentuan azali. Faham azali? Sedia kala. Ada pun catatan luh mahfuz. Luh mahfuz ni makhluk. Bukan azali. Asal tak ada. Ada ni. Jadi luh mahfuz ni baharu. Yang mencatat kolam. Kolam pun baharu. Asal tak ada. Hak rukun iman yang keenam, ketentuan azali. Ya faham situ. Hak luh mahfuz ni, hak baharu. Di luh mahfuz ni. Ada catatan yang mubram, yang putus. Ada catatan yang mu'allaq, yang tergantung. Kalau hubung silaturahim, kalau berdoa, kalau berusaha, tu di luh mahfuz. Berdoa, nasibnya berubah. Tidak berdoa, nasibnya tak berubah. Semasa dia berdoa, nasib dia berubah. Berdoa itulah qada azali. Nasib berubah itulah qada azali. Itu sahaja. Ada ni. Bahkan hak mubram di luh mahfuz. Hak putus pun boleh berubah lagi. Hak di luh mahfuz. Hak di luh mahfuz pun mubram. Putus. Dia akan ditimpa batu yang besar. Putus. Ada ni. Ada ni. Bukan mu'allaq. Bukan tergantung. Bukan mubram, putus. Tiba-tiba dia berdoa. Tuhan perkenan. Dia kena juga. Timpa batu tu. Batu tu kena tempat lain dulu. Batu tu pecah. Halus-halus kena di dia. Tak jadi mudarat. Hak putus pun ada lagi berubah. Tapi hak luh mahfuz lah. Azalinya macam mana? Azalinya, dia akan kena batu yang pecah dah, yang halus-halus kena di dia. Itu azali. Bahkan diri berdoa tu pun qada Allah subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan tu pun perbuatan Allah. Keluar suara berdoa pun perbuatan Allah. Doa cukup syarat pun perbuatan Allah. Qada-qada belakang kan? Situ je lah. Kan? Ni kena tu pula ni dalam bab ni. Hak sekolah tak kata 3 tu macam mana huraian. Wallahu alam lah. Atas guru lah pulaknya. Sebab ayat menceritakan hak berubah tu. Wa indahu umul kitab. Comel dah. Dan pada sisi Allah ada umul kitab. Iaitu luh mahfuz. Luh mahfuz. Bukan azali. Lepas tu ustaz yang menghuraikan pula. Ada ni. Sebab kalau buku-buku tauhid, hak jawi-jawi tu, cek-cek tu, tak ada bicara qada yang tercatat di luh mahfuz, tak bicara. Buku tingkatan 3 ni ke standard tinggi ya ni. Standard tinggi ya ni, tingkatan 3. Dia cerita hak qada yang mubram, yang putus, qada yang mu'allaq, yang tergantung. Standard tinggi tu. Lepas tu ustaz yang huraf kena standard tinggi ya. Ini akidah. Kalau ustaz tu hurah salah, beratlah anak murid pegang akidah salah. Di masyar nanti beratlah ustaz tu tanggung. Dia kena mahir dalam bab ilmu akidah ni. Nak ngajar nak apa?